Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 5. Hari ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam masih di dalam bidang akidah di bawah tajuk yang sama iaitu syirik merosakkan akidah. Pada minggu lepas kita belajar tentang syirik ialah pengertian syirik. Kemudian dalilnya, kemudian hukum syirik dan beberapa contoh syirik. Okey, Ustaz ulang balik. Pengertian syirik, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Sama ada daripada i'tiqad, perkataan ataupun perbuatan. Okey. Kemudian hukum syirik ialah haram dan sesat. Okey, dan berdosa besar. Dosa yang paling besar sekali syirik ni. Jadi siapa yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah terkeluar daripada Islam dan dihukumkan diazab dalam neraka selama-lamanya dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita tengok pada hari ini kita nak tengok pembahagian syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Selepas kita tengok pembahagian syirik, syirik yang pertama syirik jali, syirik yang kedua syirik khafi. Kemudian kita tengok pula contoh syirik jali dan syirik khafi. Seterusnya kita nak tengok sikit apakah akibat syirik jali dan apa pula syirik akibat bagi syirik khafi. Baik. Kita nak tengok juga kesan syirik khafi dan kesan syirik jali dan cara menjauhi syirik khafi dan syirik jali. Okey, kita tengok jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Kita tengok nombor satu dulu, syirik jali. Syirik jali. Jali. Syirik jali ini apa? Syirik jali adalah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah. Syirik jali ini adalah syirik yang terang. Mengaku wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah. Tuhan satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak mengaku, dia kata ada lagi Tuhan lain. Itu adalah syirik. Na'udzubillah min zalik. Contohnya apa? Contohnya menyembah patung berhala, menyembah matahari. Sebab apa dia sembah berhala? Sebab apa dia sembah matahari? Sebab dia kata matahari pun Tuhan juga. Itulah syirik jali, syirik yang terang. Menyembah bulan atau lainnya, meminta doa dan pertolongan daripada kubur. Pergi dekat kubur, minta pertolongan dekat kubur. Itu juga adalah syirik. Minta dekat Allah. Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah dan minta pertolongan. Tapi kenapa minta tolong dekat kubur? Sebab dia kata yang kubur ini ada yang boleh tolong dia. Contoh. Okey. Itu adalah syirik jali, syirik yang terang. Dia percaya wujudnya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa kesan syirik jali ni? Sekali kita tengok dan cara menjauhi syirik jali. Kita nak tengok pula, kita pergi dulu kepada syirik khafi. Syirik khafi ialah syirik khafi ya. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Ustaz ambil ringkas saja. Syirik khafi ni syirik tersembunyi. Syirik jali itu syirik terang. Syirik khafi syirik tersembunyi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat ataupun melakukan sesuatu perkara. Contohnya kita nak tolong. Diberi gambar sini. Budak ni dia nak tolong cikgu, ustazah ni. Dalam hati dia nak tolong ustazah ni sebab apa? Tengoklah hati dia lah. Tidak meletakkan Allah di dalam hati kan, dalam niat ni. Niat dia nak tolong ustazah ni nak dapat pahala. Contoh, dapatlah pahala. Tapi kalau dia niat nak tolong ustazah ni, dia nak ustazah tu bagi duit ke, ataupun dia nak menunjuk-nunjuk. Dia nak menunjuk-nunjuk kat kawan dia, kata dia ni bagus, tengok aku bagus je. Itu adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Dia bukan dalam hati tu bukan niat untuk kerana Allah, untuk dapat pahala. Tapi dia nak menunjuk-nunjuk. Okey. Dikenali juga sebagai syirik kecil. Yang tadi syirik jali ni syirik besar.
Syirik khafi ni syirik yang kecil. Syirik khafi ni tidaklah seteruk syirik jali ni ya. Okey. Yang masuk neraka tu kekal selama-lama tu dah syirik jali. Syirik khafi ni kita tengok nanti apa kesan syirik khafi. Jadi syirik khafi syirik tersembunyi. Syirik yang tidak meletakkan Allah sebagai mutlak dalam hati, dalam niat. Okey. Contohnya apa? Riak. Riak ni apa? Melakukan sesuatu ibadat ataupun perkara bukan kerana Allah, tapi melakukan ibadat kerana mahukan pujian dan nak orang puji dia bagus. Oh bagus, cantik dia, atau tempat di dalam masyarakat. Suruh orang puji dia, bukan dia tolong ustazah tu nak apa? Kerana Allah dapat pahala, tetapi untuk orang puji dia, oh bagusnya. Orang nak puji dia pun syok. Itulah riak. Riak ni adalah salah satu daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, itu pun syirik tersembunyi lah. Okey, sekarang kita tengok pula kesan syirik. Okey, kesan syirik jali, syirik yang terang. Kesan syirik jali ni ataupun syirik yang terang ataupun syirik besar membatalkan akidah, terus batal akidah. Terus tidak terima terus akidah dia, tidak terima Islam dia. Berdosa besar, batal akidah, lepas tu berdosa besar pula. Dijanjikan oleh Allah azab yang pedih di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini syirik jali, syirik yang terang. Contohnya apa tadi? Menyembah berhala tu, minta pertolongan dekat bomoh. Gambar ni kan. Okey, kesan syirik khafi pula menghapuskan pahala amalan. Dia tak seteruk tadi. Sebab tu dia bersyirik khafi, syirik yang tersembunyi ataupun syirik kecil. Dia menghapuskan pahala amalan. Tak dapat pahala lah. Sebab tolong dapat pujian, dapatlah pujian, tak dapatlah pahala. Tak dapat pahala, menghapuskan pahala amalan. Ataupun dia dah buat dah amalan tu, dia dah tolong cikgu dah, kemudian dia dapatlah pahala tu sebab niat dia betul, tetapi lepas tu dia bercerita pula, aku tadi bagus ya, aku tolong ustazah tadi, lepas tu orang pun puji dia, hapus juga pahala amalan dia, terhapus pahala amalan, sia-sia sajalah. Kemudian mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Allah pun tak suka, Nabi pun tak suka, menunjuk-nunjuk, meminta pujian. Hidup tidak tenang. Tak tenang lah sebab apa? Sebab si Nabi orang puji je. Kalau tak puji, gelisah. Itu syirik khafi, syirik yang kecil. Yang bahaya sekali syirik jali, syirik yang besar. Membatalkan akidah dan berdosa besar. Auzubillah min zalik, masuk neraka. Kemudian bagaimanakah cara menjauhi syirik? Kita tengok dulu cara menjauhi syirik jali ialah syirik jali terang tadi yang besar tadi. Syirik jali mendalami ilmu agama Islam. Kerana belajar ilmu agama Islam yang ni tak betul. Contohnya pergi minta bomoh ni tak betul, kita belajar kan, memang tak boleh. Melainkan kalau perubatan Islam. Kena belajar lah, kalau tak belajar dia minta kat bomoh tu lah. Jadi mendalami ilmu agama Islam. Cara menjauhi syirik jali. Kemudian istiqamah beribadat dan berdoa pada Allah, yakin pada Allah, hanya Allah yang boleh tolong kita. Istiqamah berdoa, beribadat dan berdoa. Sembahyang jangan tinggal. Mentaati perintah Allah dan Rasul, taat pada perintah Allah dan Rasul. Okey, itu cara menjauhi syirik jali, syirik besar. Cara menjauhi syirik khafi pula, syirik yang kecil, melatih diri supaya ikhlas. Kena latih pada ikhlas hati kita ni. Kena lawan syaitan lah. Syaitan hasut kita buat ni, tak mau buat. Latih diri nak ikhlas. Tak mau pujian orang. Tak puji pun tak apa lah. Tak ada apa lah, dapat pahala lebih kan. Tak dapat upah pun tak apa, tolong cikgu. Ikhlas, latih diri itu ikhlas. Menyembunyikan amalan kebaikan. Kita buat baik, jangan cerita ke orang, sembunyi amalan kita. Menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Jangan rasa diri kita hebat ataupun pandai, sebab yang bagi pandai, bagi hebat siapa dia? Allah SWT. Itu cara menjauhi syirik khafi. Okey, itulah yang kita belajar pada hari ini, syirik jali. Pelakuan syirik secara terang, jali, syirik besar. Contohnya menyembah patung, berhala, meminta pertolongan iblis ataupun syaitan, ataupun bomoh yang baca ayat-ayat yang tak betul tu. Okey, akibat dia rosak akidah, terbatal iman. Okey, syirik khafi pula, syirik yang tersembunyi, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak ketika beribadat dalam niat. Contohnya riak dalam beribadat, mahukan pujian, akibatnya menghapuskan pahala amalan. Okey. Okey, itu adalah kita belajar sedikit tentang syirik. Jadi Ustaz harap kamu faham. Dan lepas ni Ustaz nak kamu jawab soalan kuis yang Ustaz bagi kepada kamu.
Jawab dengan baik, dengan hati-hati, dengan betul lah jawab. Baca doa dan semoga berjaya teruskan usaha kamu untuk belajar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.